Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita berpuasa di siang tadi, dan sebentar tadi pun alhamdulillah dapat kita berbuka puasa bersama-sama. Ya, moga-moga majlis buka puasa kita tadi diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi ke topik yang saya nak utarakan pada malam ni, seperti dalam artikel ringkas yang saya kongsikan siang tadi tentang malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ia kembali kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya dalam riwayat Sahih Bukhari dan yang lain. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Dalam riwayat yang lain, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Malam-malam ganjil iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kemudian yang lebih spesifik lagi, ya, yang menyentuh tentang malam kita hari ini, iaitu malam 27 Ramadan. Sabda Nabi SAW juga dalam riwayat Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadr fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah ia, yakni malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, ya, pada 9, 7, ya, dan 5 malam yang terakhir. Jadi apa yang nak dikatakan di sini, ya, bagaimana dalam riwayat-riwayat ini, ya, dikhususkan, ya, dari satu riwayat ke satu riwayat mengkhususkan malam Lailatul Qadar itu dengan lebih spesifik dan lebih spesifik lagi. Dan ini yang sebahagian ulama mengatakan bahawa malam 27 itu adalah antara malam yang dilihat lebih hampir kepada malam Lailatul Qadar itu, sekalipun secara prinsipnya, ya, ketepatan bilanya malam Lailatul Qadar itu ialah di antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya Dia sahaja yang mengetahuinya. Ya, walau apapun, sama-sama kita berusaha, dan moga-moga saya dan tuan-tuan dan puan-puan dikurniakan untuk mendapat malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian berkenaan zakat fitrah, ini yang saya nak sentuh di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan buat umat Islam di penghujung bulan yang berkat ini ibadah-ibadah untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mensyariatkan zakat fitrah sebagai satu kefarduan atas orang dewasa dan kanak-kanak, lelaki dan perempuan, di samping orang merdeka dan hamba. Ia merupakan zakat tubuh badan sebagai pencuci buat orang yang berpuasa daripada hal-hal lagha yang sia-sia, tidak bermanfaat, serta dosa-dosa. Diorang ni memang tak reti saman sangat, kan? Ali Isa Ali. Ia juga sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah kerana dapat menyempurnakan puasa Ramadan serta amalan-amalan kebaikan yang lain.
pada bulan berkat ini, di samping ihsan kita kepada orang-orang fakir miskin, tuntutan zakat fitrah ini adalah wajib atas setiap muslim serta mereka yang di bawah tanggungan nafkahnya daripada kalangan isteri, anak-anak serta semua yang di bawah tanggungannya. Yakni seorang itu kalau dia ketua keluarga, maka dia bertanggungjawab atas orang-orang di bawahnya untuk dia keluarkan zakat fitrah dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan dia. Adapun anak yang masih dalam kandungan ibunya dan belum lahir, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah baginya. Tetapi jika dikeluarkan juga, maka dikira sebagai sedekah. Zakat fitrah dikeluarkan di tempat seseorang itu berada ketika genap bulan Ramadan bagi dirinya dan juga ahli keluarganya. Jadi di mana dia berada, maka di situlah dia keluarkan zakat fitrahnya. Tak timbul isu dia nak keluarkan zakat fitrah di kampung, di tempat asalnya dan sebagainya. Di mana dia berada, maka di situlah dia keluarkan zakat fitrahnya. Waktu mula menunaikan zakat fitrah ialah setelah terbenam matahari pada malam hari raya dan berterusan sehingga tiba solat hari raya. Nak kata bahawa itu waktu asalnya, waktu ditunaikan zakat fitrah itu pada malam terakhir atau sesudah tamatnya bulan Ramadan itu, apabila tibanya malam hari raya. Dan dibolehkan untuk mempercepatkan serahan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari raya, iaitu pada hari 28 atau 29 Ramadan. Perhatikan tuan-tuan, apa yang dimaksudkan di sini ialah proses penyerahan zakat fitrah itu kepada penerima. Dan siapa penerimanya? Orang golongan fakir miskin. Jangan keliru tentang kalau kita nak wakilkan kepada orang lain, maka itu boleh dilakukan bila-bila. Tetapi proses penyerahan kepada penerima fakir miskin itu yang waktunya ditetapkan pada malam hari raya. Atau kalau nak diawalkan, boleh sehari atau 2 hari. Tetapi ini pun ada perbahasannya. Kalau kita lihat apa yang diwar-warkan di luar sana, pandangan sebahagian mazhab kata daripada awal Ramadan itu lagi sudah boleh keluar zakat fitrah, yakni diserahkan awal-awal kepada fakir miskin daripada awal bulan Ramadan lagi. Ini pandangan, tetapi kalau kita lihat yang lebih hampir dengan sunnah ialah pada malam hari raya itu, atau kalau takut terlepas atau terlupa dan sebagainya, boleh diawalkan sehari atau 2 hari. Jika terlewat sehingga selesai solat hari raya tanpa keuzuran, orangnya berdosa dan apa yang dikeluarkan waktu itu dikira sebagai sedekah sahaja. Maksudnya, jika bayaran zakat fitrah itu atau serahan beras dan seumpamanya daripada makanan ruji itu diserahkan kepada penerimanya fakir miskin selepas solat hari raya, maka itu tidak dikira sebagai zakat fitrah dan dikira hanya sebagai salah satu daripada sedekah-sedekah yang diberikan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa menunaikan zakat fitrah sebelum salat raya, maka ia adalah zakat yang diterima. Yani ia dikira sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Dan barang siapa menunaikannya selepas salat hari raya, maka ia hanyalah sedekah antara bermacam-macam sedekah yang ada. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dan apa yang saya perhatikan, ini sekadar pemerhatian, ialah perbuatan sebahagian, dan ini pun dibangkitkan dalam khutbah Jumaat yang lepas. Kalau tuan-tuan perasan, sebahagian yang membayar zakat fitrahnya pada pagi hari raya itu, di mana pihak masjid mengatakan sebaiknya dielakkan, sebaiknya dibayar awal, tetapi tidak pula dinyatakan, tidak pula dijelaskan dengan sepenuhnya tentang mereka yang menyerahkan zakat fitrah mereka pada pagi hari raya itu kepada amil.
kepada amil, kepada pemungut zakat fitrah itu. Tidak pula dijelaskan sepenuhnya, kerana kita sedia maklum bahawa amil itu sendiri bukan penerima zakat fitrah itu. Sebalik dia hanya apa? Dia hanya wakil, ya. Dia hanya orang yang menyampaikan. Jadi bagaimana pula nak diserahkan zakat fitrah kepada amil pada pagi hari raya itu? Sedangkan saya ingat tuan-tuan pun boleh faham tentang sejauh mana kemampuan si amil itu untuk menyerahkan zakat fitrah yang telah diwakilkan kepadanya kepada golongan fakir miskin sebelum selesai hari raya, sebelum selesai solat hari raya. Jelas di situ hampir sahaja boleh dikatakan mustahil untuk si amil itu menyerahkan bayaran zakat fitrah itu kepada penerima yang berhak, iaitu golongan fakir miskin. Jadi tinggal lagi kenapa perkara ini tak dijelaskan kepada orang ramai supaya mereka maklum bahawa zakat fitrah itu tujuannya bukan sekadar untuk diberi kepada amil, sebaliknya dipastikan ia sampai kepada penerima yang berhak, iaitu golongan fakir miskin. Ya, jadi ini yang saya kira perlu kita sama-sama ambil maklum, kita cakna perkara ini agar zakat fitrah yang kita keluarkan itu menepati apa yang ditetapkan oleh agama, menepati apa yang ditetapkan oleh syariat. Ya, semoga jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.